Okay, next is discuss the graph graph yx and yt graph. Okay, first kita tengok pada graph displacement against distance graph. Okay, so based on graph y against x, the graph show, definition dulu the graph show the displacement of all the particle in the wave at any particular time. So, you kena pegang perkataan ni, all the particle. So, maksudnya kita include semua particle dalam ni. Okay, that's why kita kena guna y against x lah. Okay, so at certain time, maksudnya at particular time. So, mungkin saya kata saya nak pada time berapa? Time pada 2 second. So, saya boleh carilah kat mana. Bila saya masukkan dalam equation, time sama dengan 2 second, saya akan dapat dekat mana dia punya displacement yang saya nak graph tu. Okay, so diberi masa, kita boleh carilah partikel dekat mana. Right. So kalau you perasan, kalau graph y against x, dia akan bagi you nilai t. Okay, y against x, you akan bagi nilai t. Okay, so ini adalah graph dia lah, contoh graph. So, graph y against x. So, one complete cycle. Macam tadi tahu lah, one complete cycle, dia adalah wavelength. So, simbolnya lambda. So, dia relate dengan k, iaitu wave number. Okay, kalau next adalah saya lupa letak graph apa ni. Okay, so next ni adalah graph displacement against time. Okay, kejap. Silap. Okay, so ini adalah graph displacement. Kita tak boleh nak ke bawah. Okay, so ni adalah graph displacement versus time. Okay, so yang ini saya salah tulis lah. Jadi awak kena hati-hati lah. Against time Okay, so against time. So jadi graph kita represent, kita tengok dia punya define dulu. Dia kata the graph show the, tadi ada x sama dengan 4 meter. Okay, the graph show the displacement of any one particle in the wave at any particular distance x from origin. Tengok perkataan dia, dia kata hanya one particle sahaja. Maksudnya satu partikel saja. Jadi contohlah graf kat atas ni saya ambil satu partikel je, iaitu partikel pada point kat sini. Contoh saya ambil kat sini. Iaitu saya nak pada x sama dengan 4 meter. So bila saya cari jarak 4 meter, saya dapati dia adalah partikel yang ni. So saya akan ambil partikel tu, saya akan lukis graf y against t dia. So maksudnya apa yang berlaku pada dia vibrating pada certain time, saya boleh cerita dekat sini. So, maksudnya saya nak cerita pasal displacement y against time t bagi partikel tersebut. Okay, so sebab tu dia sebut perkataan kat sini adalah one particle. Okay, jadi sebabkan dia punya graph ni start daripada bila displacement displacement dia start kosong, dia dah ada jarak amplitude. Dia dah ada amplitude. Jadi waktu time kosong, dia dah ada amplitude lah. So dapatlah graph dia ni, graph cos. Sebab saya ambil dekat point. Saya ambil dekat point ni. Kalau saya ambil dekat point sini, contoh saya ambil kat point 1 ni. So graf saya untuk graf y against t adalah untuk partikel yang pertama ni lah. So saya akan lukis graf tu adalah graf cos. Graf sin untuk dia. Okay, maksudnya dia hanya consider untuk satu partikel sahaja pada particular distance. So distance yang saya stick kat sini 4 meter. Jadi saya kena cari kat mana partikel yang duduk pada 4 meter. So saya dapati dekat yang colour orange ni lah. So saya pun lukis bentuk dia. Kenapa saya tahu dia cos? Sebab 8 ni duduk dekat sini. Pada x kosong, pada nilai, kalau kita kata kat sini, dia dah ada amplitude dah. Maksudnya pada masa dia ni kat sini, dia ada amplitude dah. Jadi, so pada masa kosong dia dah ada nilai amplitude lah. Macam tu. Okay, tak baca dah x dekat sini. Sebab x ni dah varies dengan dia punya graph. Okay, so kalau perasan graph displacement against time t, dia akan bagi kita x.
So, kita akan dapat lukis graf Y against T. Kalau Y against X, dia bagi kita nilai T. Supaya kita boleh lukis Y against X. Okay, ni adalah displacement Y against X distance. Okay, ni adalah example saja. Dia bagi kita satu progressive wave equation. Y equal to... Y ni saya tulis lah. YXT equal to A sin omega T plus KX. Maksudnya kita tahulah dia punya wave propagates to the left. Sebab dia guna equation positif. Okay, so for particle at T equal to 0, the equation of particle is given by, just gantikan T kosong. So, akan dapatlah equation awak adalah Y is equal to YX lah kan. Sebab T dah kosong. YX sama dengan A sin KX. Okay, lepas tu kita pun lukislah graf A sin KX ni. Graf basic lah. Graf general. So, sin graph saya lukislah sin. So, one complete cycle ni saya tahu dia adalah wavelength. So, wavelength sama dengan K is equal to 2 pi. Okay, so contoh dia nak kita lukis for particle at T is equal to 0.25 period. The equation of the particle is given by, ini saya selalu suka tukar dalam bentuk per lah. Sebab kita tahu 0.25 tukar dalam bentuk period, dia akan jadi T per 4 lah. Okay, masa pada period per 4. So, the equation of particle is given by, saya masukkan Y sama dengan 0. Ni pun kena tukar lah. Okay, sebab saya rasa lagi mudah guna simbol tu. Okay, T per 4. And then masukkan nilai lah. Saya guna omega dalam ni. Saya tukar dalam bentuk formula 2 pi over T. Sebab saya nak cancelkan huruf T besar tu. Okay, bila cancel kita akan dapat pi per 2 plus KX. Tapi selalunya huruf kat depan, nombor kat belakang. So, saya susun balik. Dia akan jadi Y equal to A sin KX plus pi per 2. Okay. So, macam mana lukis graf ni? So, kita tengok dia plus kan. Plus maksudnya shift wave to the left. Ataupun you boleh buat shift axis to the right. Kalau saya lukis graf, saya suka guna pergerakan axis. Sebab bagi saya nak gerak axis lagi senang daripada nak gerak wave. Okay, dia jadi alternate lah terbalik. Kalau shift wave to the left, dia akan shift axis to the right. Okay, alright. So, kita tengok. Macam nak compare, you ambil dulu graf asal awak tadi. Yang ni. Yang A sin KX. Sebab A sin KX yang ni kan. Lepas tu you kena tambah dengan setengah. Setengah ni maksudnya setengah bukit. Ni setengah bukit ni adalah setengah. Okay, yang warna hijau tu adalah graf asal. Ni graf asal ni. Okay, tapi saya nak wave saya ni to the left. Jadi saya nak kena gerakkan wave saya to the left sebanyak pi per 2. Jadi bagi saya susah. Jadi saya pun shift axis to the right. Okay, terbalik kena alternate sebab dia left. Jadi shift axis to the right. Jadi saya kena ambil axis asal dia ni. Saya kena gerak ke kanan sebanyak setengah bukit. Itu pi per 2. Okay, kalau satu bukit is pi. Kalau pi per 2 dia setengah bukit. Kenapa saya kena gerak ke kanan? Sebab saya nak bagi shift wave to the left lah. Jadi saya gerakkan axis to the right. Axis yang ini saya gerak dia pergi tempat baru iaitu yang colour orange. Okay. So, graf saya yang baru, dia akan jadi graf yang ni. So, inilah graf saya, iaitu graf A sin KX plus pi over 2. Iaitu sama juga maksud dengan graf cos. Okay. So, ingat yang ni, ambil yang asal graf waktu dia punya nilai tu kosong. Kita lukis, kita ambil asal ni. Lepas tu, kita tengok syarat dia apa. Dia suruh gerak ke kanan sebanyak setengah pi. So, kita gerakkan axis ke kanan sebanyak setengah pi. Jadi, dia pergi tempat yang colour orange ni. Ni orange ni adalah axis yang baru. Iaitu yang ni lah.